Bismillahirrahmanirrahim. Bertindak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka gagal pujuk Nabi, gagal menyebarkan fitnah, mereka berlaku zalim terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah segala tindakan menyekat perkembangan Islam gagal, mereka mengambil keputusan menghalalkan tentangan terhadap batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan fitnah di antaranya seperti yang tersebut di atas. Serta banyak lagi cara-cara yang dilakukan bagi mencemarkan pandangan masyarakat terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berterus terang menyampaikan dakwah kepada orang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang taghut serta meninggalkan kekufuran. Alangkah marah dan kesalnya mereka terhadap kegagalan menentang Islam. Lantaran itu dilakukan tindakan-tindakan jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah usaha menyebarkan fitnah tak berjaya. Kata ahli sihir, kata gila, penipu, bohong, semua tak betul berlaku. Kerana tuduhan itu salah. Orang yang pegang dengan Islam tetap dengan Islam. Bahkan orang yang masuk Islam makin hari makin bertambah, menyebabkan mereka sangat marah. Menurut Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahawa Ibnu Amr bin Al-As, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anak Amr bin As, seorang sahabat yang faqih, yang alim, pernah menceritakan, pernah pada suatu hari berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hajar, di Hijr, bukan Hajar, di Hijr. Susah saja, di Hijr, yani Hijr Ismail, bukan Hajar, Hijr. Berhampiran dengan Kaabah. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid, bukan Aqabah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid laknatullah telah menjeruk leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kainnya. Muncullah ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ia menghalangnya sambil menegahkan dengan marahnya, "Adakah kamu membunuh seorang yang berkata Tuhanku ialah Allah?" Abu Jahal juga pernah mencuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa batu yang besar untuk dihempaskan di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nabinya, sehingga Abu Jahal laknatullah lari melepaskan batu di tangannya dengan wajah ketakutan. Lalu rakan-rakannya yang menunggu bertanyakan Abu Jahal apa yang telah berlaku kepadanya. Abu Jahal menceritakan bahawa ia telah melihat seekor unta yang sangat besar dan menakutkan sedang membuka mulut untuk memakannya. Peristiwa lain, Abu Jahal akak batu ketika Nabi sujud atau sebagainya, nak rembah kepala, nak bunuh Nabi. Tiba-tiba Abu Lahab rembah batu lari. Orang tanya pasal apa? Dia kata ada unta besar. Besar luar biasa, dengan mulut nak telang dia. Ini adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak izin nabinya dibunuh, kerana Allah nak menyambungkan lagi kerja-kerja dakwah.
Ada kalanya Allah Ta'ala izin Nabi dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi-Nabi Bani Israel yang dibunuh. Mati syahid, terus masuk syurga. Ada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala angkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, diselamatkan. Adapun Nabi kita yang diutuskan untuk seluruh manusia, belum habis lagi kerja dia, maka Allah Ta'ala tidak izin walaupun siapa saja nak bunuh dia, dilindungi oleh Allah. An-Nadhr bin Al-Haris berhikayat untuk menandingi Al-Quran. Di antara syaitan Mekah, syaitan ini ialah penjahat Mekah yang melakukan kerja menentang Islam, ialah An-Nadhr bin Al-Haris. Ia mempunyai caranya yang tersendiri, iaitu dengan bercerita dan berhikayat dengan kisah-kisah raja-raja dan pahlawan Parsi, dan dengan dikelilingi oleh peminat-peminatnya. Seringkali ia menutup ceritanya dengan menyatakan apa lagi yang boleh membuktikan Muhammad itu lebih baik daripada cakapnya daripada aku, di mana ia meletakkan Al-Quran itu setanding dengan kisah-kisah dan cerita-cerita purba. Hak ni pula pandai bercerita. Maka dia bawa cerita lah, cerita hikayat, dongeng, Parsi, Rom. Memang suka sangat dengar cerita ni. Dan malam ni tambah dengan filem, dengan drama pula. Samalah. Supaya jangan tengok cerita-cerita Islam ini. Ini caranya. Ini dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Haris. Lalu selepas dia cerita, tengok, wah aku cerita ni sedap. Bukan macam Quran. Ada apa? Ini dia. Berhubung dengan peristiwa ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya di antaranya yang berbunyi, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Surah Al-Mutaffifin ayat 13. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka berkata ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Dia baca ayat Allah Ta'ala, dia kata ini dongeng orang dahulu kala. Ini cara mereka menghina dan mencela Nabi SAW. Dia kata cerita dongeng Quran ni. Padahal Allah Ta'ala buktikan di zaman kita hari ini cerita Quran adalah benar. Masa itu orang tak tengok lagi cerita Fir'aun. Lepas tu baru orang sedar Fir'aun ni ada kesan sejarah dia di Mesir. Betul. Cerita Namrud, orang bertemu kesan Namrud ada di Iraq, di Iran dan di Turki, Syria. Ini kesan Namrud. Betul. Cerita apa lagi? Cerita kaum Ad. Ada kaum Ad dekat Ahqab, kaum Samud dekat Madain Saleh. Allah Ta'ala tinggalkan kesan-kesan puak-puak jahiliah yang dibinasakan oleh Allah. Ada pun cerita Nabi Sulaiman, cerita Zulkarnain, Allah Ta'ala tak tinggal kesan sikit pun. Padahal Nabi Sulaiman menakluk dunia, Zulkarnain menakluk dunia yang adil. Tak ada kesan-kesan tak langsung dihapuskan oleh Allah. Ini semua ujian. Allah Ta'ala nak uji. Padahal bagaimana hebatnya Zulkarnain, raja yang menakluk dunia. Lebih hebat daripada Fir'aun lagi, kerajaan dia. Nabi Sulaiman yang menakluk manusia, jin dan binatang. Mendiri kota-kota yang besar. Dihapuskan oleh Allah. Tetapi bangunan Fir'aun, bangunan Namrud, bangunan Ad, Samud masih ada. Boleh tengok. Ini semua jadi ujian pada kita. Orang kata cerita dongeng lah hasil Allah Ta'ala buktikan. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam As-Sahih, berlaku pada suatu hari ketika Nabi sedang bersujud. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan perut unta di atas belakang baginda. Perut unta yang berlombogan dengan tahi, dengan najis. Lalu ia tidak mengangkat kepalanya sehinggalah putrinya Fatimah Az-Zahra membuang perut yang cemak itu dari belakangnya.
Lalu Fatimah berdoa untuk orang yang melakukan kejahatan itu. Dan Rasulullah SAW pun berdoa juga dengan sabdanya, Allahumma alaikal malak min Quraisy, Aba Jahl bin Hisham, wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan kepadamu urusan membalas ke atas pemuka-pemuka Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Dan banyak lagi cara-cara kezaliman yang dilakukan oleh mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang boleh dibaca secara panjang di dalam kitab yang besar yang menghuraikan dan meriwayatkan secara tafsil. Wallahu alam.